Okey, so steel steel. Ni steel di Malaysia dia ada dua jenis. Secara serba sedikit lah untuk pengetahuan umum, steel di Malaysia dia ada long steel dan juga flat steel. Flat steel ni long steel ni kebiasaannya digunakan dalam construction lah. Kalau kita tengok nak buat construction, nak buat apa tu, dia punya uh, apa frame dia tu, apa namanya, nak buat piling dia, ya ke? Macam piling tu dia ada besi ni lah. ha Konkrit. Konkrit tu, ni bahan utama dia, salah satu bahan untuk mengukuhkan kita punya structure tu. Kita gunakan konkrit, dan dalam konkrit tu ada besi keluli. Okey. So long steel biasanya kita gunakan dalam construction, dan flat steel lebih untuk kerja yang orang kata, mm, yang aku kata dia bukan heavy punya construction lah. Okay, right. So tu serba sedikit tentang steel. Okay, dia lebih kepada untuk automobil, nak buat washing machine, nak buat peti ais, tu pakai flat steel. Kalau furniture nak ada letak sikit-sikit nak bagi kukuhkan kata produk tu, bahan tu, kita gunakan flat steel. Okey. Okey. So sebelum saya nak teruskan ke tajuk utama kita, kita tengok sikit keadaan KLCI kita sejak daripada hampir setahun lah. Ni saya tengok dalam tempoh setahun. Okey. So tahun lepas pada bulan November ada kenaik, sejak November hingga ke Disember. Market KLCI kita naik. Kemudian bermula pada Januari, ataupun sebelum Januari lah, tengah bulan Disember dia mula turun. Turun sebab orang kata biasanya November ni dia ada rally spesifik dia lah. So tengah bulan Disember mula turun, dan terus turun sehinggalah sekarang. Okey. So agak sendu sikit market KLCI kita sekarang. Cuma hari ni pada sebelah petang ada kenaikan yang agak tinggi juga. Okay, so bila market tengah turun naik macam ni, orang kata tengah tak berapa stable sini, mungkin atas faktor politik, atas faktor ekonomi, mungkin faktor juga PKP. Sebab bila PKP kita tak boleh keluar kan, so ekonomi agak terjejas. Maknanya banyak sektor yang tak dapat beroperasi. So itu salah satu faktor yang mungkin menyebabkan kita punya market tak berapa cantik lah. Tapi adakah bila market tak cantik ni kita sebagai trader tak boleh buat profit? Okay. So saya kongsikan sikit. Ni ada okay, ni daripada Alunai Wyckoff. Daripada Alunai Wyckoff. Tengok, Alhamdulillah masih lagi boleh buat profit. Dan ada yang profit ni, contoh yang 2% ni dalam masa tak sampai orang kata sehari pun. Dia beli pagi, jual petang. Kalau tengok kat situ, ada yang counter yang sama dia buat keuntungan 2 kali. Pun ada juga. So itulah pentingnya untuk kita belajar ataupun kita dapatkan knowledge daripada orang yang betul. Sebab kadang-kadang mungkin kalau di public kita tak dapat nak terangkan secara detail. Sebab benda tu dia memerlukan kata masa yang panjang untuk terang. So
oleh sebab tu cuba dapatkan orang kata informasi ataupun pergi ke kelas. Especially of course lah, ini adalah kelas orang kata Bursa Cicak ni adalah daripada Smart Saham. So of course lah, saya nak menjemput anda semua untuk datang kelas Wyckoff kita. Ataupun untuk permulaan boleh datang kelas Kickstart kita. Kickstart kita baru je minggu lepas, weekend lepas. Kickstart kita buat percuma. So ada lebih kurang 500 orang yang register Kickstart kita bulan 8. Bulan 7 lebih daripada 500 ribu je. Bulan 7 berapa ramai tu? Kickstart. Hampir 1,000 lah. Hampir 1,000 kita punya Kickstart pada bulan 7. So bulan 8 500 orang. So untuk permulaan, kalau tuan-puan nak belajar tentang orang kata asas saham ataupun nak ambil tahu sikit pasal saham, boleh join kelas Kickstart kita pada setiap awal bulan. Kemudian boleh juga kalau nak join kelas Rising Star kita. Lepas start kita boleh belajar Rising Star. Kata kita banyak benda, walaupun kelas tu kelas 2 hari, kata harga pun taklah mahal mana, 299, tetapi banyak yang boleh dipelajari. Okey, tak apa, itu nanti saya akan cerita lagi lah. Okey, so yang ni tunjuk maknanya walaupun market tak berapa okey, alhamdulillah alumni Wyckoff masih lagi dapat buat profit. Mungkin tak banyak, mungkin 10% sehari, 10% sebulan, okey lah kan. Kalau 10% sebulan, dapatlah setahun 120%. Okey right. So siapa yang trade boleh dapatkan informasi daripada kita punya website smartsaham.com. Okay, so kita nak masuk ke topik utama kita tentang steel. Okay, steel. So ini adalah chart untuk steel pada dalam tempoh setahun. Daripada bulan 8 tahun lepas hingga bulan 8 tahun ni. Okay, so kita nak tengok apa efek daripada COVID-19 ni, apa efek dari orang kata kita tengok dalam bentuk global dulu. Secara globalnya apa yang terjadi kepada komoditi steel ni. Okey, so kalau kita tengok di sini dalam masa setahun ni dia ada kenaikan yang mendadak dari bulan 8 ni sehinggalah pada bulan 5 hari tu. Bulan 5 hari tu baru dia ada penurunan, kemudian dia naik balik dan sekarang dia turun balik lah. Okey. So kalau tengok dalam tempoh 5 tahun, dalam tempoh 5 tahun maknanya actually dia dari 2016 sebenarnya. 2019 dah ada kenaikan yang alamak ni dia tak nampak Okey, dia tak nampak. Okey, so okey. So dari 2016 dia dah ada kenaikan kata agak tinggi sehingga rally dia sampai 2017, kemudian dia jatuh pada 2018 dan jatuh juga pada orang kata masa Covid ni. Ni masa 2021 2020 dia jatuh semasa Covid dan kemudian dia kenaikan dia lebih daripada 200% untuk market kata komoditi steel ni tadi. Okey, satu benda yang mungkin tuan-puan tak perasan ataupun actually saya pun baru tahu, untuk steel ni dia punya harga dia dalam yuan. Kenapa dia dalam yuan? Sebab apa? Primarily due to the fact China is the world largest producer and the biggest consumer of steel. So disebabkan itu untuk komoditi steel dia punya currency adalah di dalam yuan. Dia bukan USD ataupun kata currency yang biasalah. So di dalam yuan. So daripada yuan tu barulah convert ke US dollar. So salah satu faktor kenapa harga steel ni dalam yuan adalah disebabkan China adalah
biggest consumer, biggest consumer dan juga biggest orang kata exporter untuk steel. Okay. Okey, so apa yang menyebabkan harga steel ni naik sebenarnya? So sebab kita tengok sebenarnya dia kenaikan dia tadi daripada 2016, bukanlah sebenarnya lepas COVID baru naik. So antara faktor utama kenaikan dia adalah orang kata COVID tu ya satu faktor yang utama. Dan yang kedua adalah tarif di US pada 2018 Donald Trump dia orang kata perkenalkan tarif. Tu salah satu faktor utama kenapa kenaikan harga steel tu meningkat sebab kos dia naik secara mendadak. Pada waktu tu tarif yang dikenakan adalah lebih kurang 20%. Untuk setiap production tarif yang dikenakan adalah 20%. So tu yang menyebabkan itu menyebabkan kata 2018 dah ada penurunan sikit. Lepas dia kenaikan pada 2016 dan 2017 dah ada penurunan sikit. Kemudian selepas tu dia terus meningkat harga dia. Okey, tapi kalau ikutkan daripada graf ni nampak macam 2021 adalah harga yang tertinggi. Tetapi sebenarnya pada 2008 steel ni the highest all time high dia adalah ketika pada 2008. So sebab saya tak dapat cek data untuk tempoh yang panjang. So maknanya just untuk information, maknanya sejak actually all time high harga untuk steel adalah pada 2008. Okay, steel is not only construction material experiencing high pricing, the cost of the product. Okay, right. So 2018 25% maknanya was placed on the import of steel during the last US presidential administration. Maknanya masa zaman Donald Trump. So dia menyebabkan harga tu lebih meningkat. Okey. Tapi selain tu apa yang menyebabkan harga steel ni meningkat adalah disebabkan faktor COVID-19 ni juga. Demand masih lagi sama ataupun demand lebih tinggi daripada sebelum ni. Disebabkan ada PKP. Kalau di Malaysia di PKP lah. Kalau di tempat lain maknanya lockdown, maknanya hampir satu dunia lockdown pada tahun lepas. So disebabkan lockdown tu permintaan untuk barang-barang yang berkaitan dengan steel ni meningkat. Macam saya sebut tadi awal tadi, untuk mesin basuh, peti ais ataupun barang-barang perabot ni masih menggunakan steel juga, tapi digunakan flat steel. So itu salah satu faktor yang menyebabkan demand tu naik. Tetapi selain tu bila berlakunya COVID-19 supply untuk steel tu berkurangan. Dan ini saya tak masukkan news dia, macam India pun baru ada news. India merupakan salah satu negara import yang tertinggi untuk steel. Sebab India dia banyak ada jentera-jentera berat banyak daripada India. So India salah satu negara yang merupakan pengimport terbesar di dunia. Alright. So dapat belajar sesuatu tak untuk steel ni? Tu untuk apa yang terjadi dalam secara global. Kemudian kita nak tengok pula apa efek dia kepada market di Malaysia.
Adakah kenaikan harga steel ni tadi memberi impak yang besar kepada market Malaysia ataupun tak ada apa-apa efek di Malaysia? Sebab kalau kita nak bandingkan demand daripada negara luar ataupun penggunaan daripada negara luar dengan Malaysia, mungkin Malaysia tu kurang sikit lah. Sebab kalau macam India, salah satu faktor yang menyebabkan permintaan dia tinggi disebabkan dia banyak produce jentera berat. So dia sebab tu dia import dia tinggilah dia import tu. Tapi di Malaysia dia kurang lah, mungkin kurang sikit. So kita nak tengok apa efek daripada kenaikan harga steel di dunia ini di Malaysia. Okay? Right. So ni kata sektor setiap sektor yang ada di bursa Okay. So kalau kita tengok dekat sini, okay, daripada COVID tahun lepas, kata sektor yang naik paling tinggi adalah healthcare lah. So rasa semua pun tahu, okay, kenaikan mendadak kata sektor healthcare selepas berlakunya COVID. Okay, tetapi sekarang dah berlaku penurunan. Okay, yang tu tak apa, kita tinggalkan dulu sektor healthcare dan juga teknologi ni. Okay, saya nak tunjukkan maknanya untuk steel ni termasuk dalam sektor industrial product. So kalau sektor industri produk, dia sekarang ni berada dalam orang kata top 3. Top 3 kenaikan sejak daripada COVID-19 tahun lepas, dari bulan Mac tahun lepas. Maknanya antara sektor yang kenaikan dia tertinggi adalah sektor industrial product. So steel ni dia termasuk dalam industrial product. Okay, so kita nak tengok counter yang mungkin affected dengan kenaikan kenaikan harga steel ni tadi di Malaysia. Okay, kita buka ni. Okay, kita first kali kita nak tengok daripada analyst report. Analyst report daripada Kenanga. Okey, daripada Kenanga, kita sebab apa kalau boleh kita dapatkan daripada orang yang kata ada credibility ataupun orang yang memang ada weightage lah di dalam market. So kita tak naklah ambil daripada sebarangan kata report. So yang ni saya dapatkan report daripada Kenanga. Kita nak tengok apa orang kata Kenanga punya analis, pendapat Kenanga analis ni. Okay. Okay. Right, nampak nampak ke saya punya skrin ni, report daripada Kenanga, research daripada Kenanga. Okey, okey. So kalau tengok sektor update ini sektor update daripada Kenanga, dikeluarkan pada 1 Julai 2021. Okey. So untuk building material, okey, the prospect remain upbeat. Okey, dia punya analis mengatakan masih lagi overweight. Okey, kita tengok sikit overweight ni apa yang dimaksudkan dengan overweight. Okay, maksudnya a particular sector expected total return is more than 10%. So kalau maksudnya bila overweight ni dia expected return lebih daripada 10%. Okay. So we remain overweight on the building material sector given our optimistic outlook for P metal, which makes up over 95% of our sector weighting. So weighting terbesar untuk building material ni adalah daripada company P Metal. The recent concern over China raising aluminium stockpile is unlikely to have any material impact, while aluminium price is in fact still solid above USD 2,400.
megaton level. Okay, saya continue. Okay. Okay, so kita nak tengok dekat sini. For flat steel player Ulicorp. Tadi saya ada terangkan tentang flat steel. Flat steel ni tadi yang guna untuk barang-barang, kata dia bukan barang-barang kecil, maknanya kegunaan harian kita. So flat steel player Ulicorp, we believe earning will remain consistent as most of the smaller competitor have been diminished during the pandemic. So maknanya bila berlakunya pandemik tahun lepas, okay, banyak company-company kecil ataupun kompetitor yang mungkin market cap dia tak berapa besar, satu-satu mungkin ada yang terpaksa tutup dan ada juga yang tak dapat nak bersaing. Okay, so allowing Ulicorp to regain market share and pricing power. Okay, okay, so untuk flat steel. Okay, so kalau yang ni pula kita tengok untuk long steel. Long steel ni tadi macam saya cakap, dia besi yang besar-besar tu. Besi besar-besar yang kebiasaannya guna untuk construction. Construction maknanya kita nak buat konkrit tu, dalam tu akan ada steel ni lah, untuk mengukuhkan structure. Okay, we think that first year 21 earning of 74 million are Anju's best quarterly earning. Okay, so kalau ikut daripada analis ni, maknanya untuk company Anju ni dia adalah yang the best untuk per quarter. Okay, alright. So apa lagi yang saya nak tengok? Okay, so yang untuk flat steel. Okay, untuk flat steel tadi dia dah ada cakap tadi. So yang ni pun dia anggarkan dia akan come out stronger post FMCO from capacity expansion and modernization plan. Okay. So kita nak tengok dua company ni, Anju dengan Ulicorp, adakah dia ada kenaikan yang baik ataupun tidak, bermula daripada CMCO tahun lepas ni. Dua company yang kita nak tengok ni bukanlah orang kata saya nak kata bagus untuk kita trade ataupun tak. Tu terpulang kepada penilaian tuan-puan. Tetapi saya kata nak review dua company ni sebab dia ada keluar di dalam analyst report. So kita nak tengok apa dia punya prestasi sejak daripada COVID-19 tahun lepas. Okay. So firstly, okay, kalau kita tengok kat sini pun share price performance untuk sebulan ni dia ada kenaikan lebih kurang 5.8%. Okay, tapi kalau kita tengok dalam tempoh setahun kenaikan dia lebih kurang 233. Tengok sikit. Okay. So kalau tengok daripada selepas COVID, of course masa COVID dia terinfected. Okay, kemudian kenaikan dia agak orang kata sekata ataupun dia tak begitu kenaikan yang begitu mendadak lah daripada bulan April sehingga bulan Oktober. Selepas Oktober barulah dia naik secara mendadak. Kalau tengok pattern ni, kenaikan yang bulan 10 ni dia macam ada lebih kurang orang kata harga steel yang saya tunjuk tadi.
Cuma pada waktu ni je. Waktu antara bulan 4 sehingga bulan 11 ni dia tak sama macam harga steel dunia lah. Tapi kenaikan dia mendadak sehingga bulan Mei, dan pada bulan Mei jatuh. Kalau ingat tadi graf saya tunjukkan tadi, pada bulan Mei memang harga steel dunia jatuh, kemudian dia rebound balik. So pattern dia lebih kurang sama. So kalau kita okey, so maknanya kalau apa yang kita boleh perkatakan, untuk anju ni dia ada orang kata boleh, maknanya dia berkemungkinan follow harga steel dunia tu juga. Okey, so disebabkan mungkin faktor demand yang tinggi dan kurangnya supply, so menyebabkan harga steel tu makin tinggi. So boleh jadi untuk anju ni pun dia akan ada kenaikan selepas ni. So tak pasti, mungkin tuan-puan boleh masukkan company ni dalam watchlist masing-masing. Okey, boleh monitor prestasi dia. Tetapi kalau kita tengok selepas COVID-19 tahun lepas, kenaikan dia lebih daripada 200%. Okey, kemudian lagi satu apa tadi kita nak tengok, untuk Unicorp, dia punya kenaikan dalam masa setahun hampir sama dengan Anju tadi. Cumanya dalam tempoh 6 bulan ni dia ada kerugian. Maknanya dia tak begitu baik lah dia punya prestasi untuk 6 bulan ni. Agak-agak boleh teka ke sebab apa? Okey, okay. Kalau kita tengok, maknanya dari bulan April tadi, okey, dia dah naik sikit. Kemudian dia sama spike sehingga bulan Januari, kemudian dia turun, kemudian dia naik balik dan turun balik. Okey. So salah satu faktor yang mungkin saya boleh katakan penurunan untuk Unicorp ni adalah mungkin sebab PKP lah. So bila PKP ni dia orang kata barang, orang kata untuk construction tadi long steel tadi still berjalan, tetapi kalau untuk production yang kecil ni dia tak semua company dapat beroperasi. So itu antara faktor yang mungkin mempengaruhi turun naiknya kata stock company ni lah. Okay, right, so far okay ke? So maknanya daripada dua-dua company yang berkaitan dengan steel, nampaknya untuk setahun ni ada kenaikan yang baik. Kedai hardware tutup, boleh jadi juga. So bila kedai hardware tutup, permintaan tu, orang kata production tu, permintaan tu kurang sikit lah. Sebab kalau tengok daripada tahun lepas pun kebanyakan barang elektrik kalau pergi tak banyak stok. Dia tak banyak, orang kata tak banyak stok di kedai. Sebab apa? Mungkin atas faktor nak import ekspor tu pun mempengaruhi. Okey, mungkin kalau sebelum ni lebih mudah, sebelum COVID lebih mudah untuk kita import barang-barang. Selepas COVID dia untuk import barang-barang kecil ni dia susah sikit. Sebab orang kata lepas PKP tu adalah orang kata saya nak shopping sikit, beli barang, nak cari peti air, nak cek mesin basuh, ataupun ada kebanyakan kedai, saya nak cari freezer, saya nak cari freezer. Tapi memang susah nak jumpa freezer pada waktu tu, dan biasanya memang apa ni, alasan pekedai-pekedai tu sebab COVID barang susah nak dapat masuk.
Mungkin boleh jadi juga diorang tak order barang baru pun sebab dia tahu tengah PKP kan. Bila tengah PKP ni ataupun tengah orang kata tak berapa kata ekonomi tak apa cantik, so dia tak ada minta kata tak minta untuk restock. Kita guna indeks apa okey, untuk steel ni dia tak ada indeks, dia tak ada indeks, cumanya dia kalau Google dia tak ada indeks daripada macam mana cakap, dia tak ada indeks, cuma dia dia mengikut harga di China. Sebab mula saya cari juga indeks untuk steel. Sebab untuk hari ni saya maknanya kita nak tengok juga lah. Sebab kita nak tengok harga tu sebenarnya berapa. Tapi tak dapat nak cari indeks tu. So saya baca-baca artikel dan barulah saya dapat tahu maknanya untuk steel ni dia tak ada indeks yang khusus. Cumanya dia bergantung kepada harga di China. Sebab apa? China tadi adalah pengeluar terbesar dan juga pengguna yang terbesar. So hampir ke semua negara akan mendapatkan steel ni daripada China. Okey. Menjawab ke soalan Tuan Ahmed? Okey, so far ada apa-apa persoalan lagi? Rasa dapat belajar sesuatu ke hari ni? Okey, faham. Terima kasih. Okey. So itulah maknanya komoditi steel ni dia mungkin tak ada lain sikit daripada yang lain sebab dia memang kata bergantung kepada market China tu tadilah. Sebab apa? Atas faktor China tu dia adalah producer terbesar. So kata semua negara bergantung kepada China dan dapatkan supply daripada China. Itu yang kata kenapa kalau banyak artikel lah, kalau boleh Google di internet, kata US dia agak kata terasa dengan tarif yang Donald Trump buat. Tapi mungkin untuk Malaysia kurang sikit lah efek tu. Tapi US dia ada impact directly daripada tarif yang US Donald Trump kenakan, sebab dia menyebabkan harga steel, kata steelnya nak dibawa ke US tu makin mahal. So bila makin mahal, kos lagi tinggilah. So untuk rumah, untuk kilang apa semua, nilai dia tu terpaksa menaik daripada mungkin 2 ke 3 kali ganda. Disebabkan kos meningkat 2 kali ganda. Sepatutnya kos satu building tu boleh katakan 100,000. So disebabkan tarif tu tadi dia nak meningkat jadi 200,000. So bila dia nak jual tu harga tu akan jadi lagi mahal lah. So tu efek direct kata tarif yang berlaku di US lah. Cuma saya tak ceritakan lebih dekat sini sebab yang tu berlaku di US lah. Di Malaysia tak terlalu impact lah benda tu. Sebab di US kalau ikutkan dia naik sehingga kata lebih daripada 1,000 USD per tan. So daripada harga asal biasanya dalam 500-600 dia naik ke 1,000. So agak affected kepada industri di US lah. Okey. Ada soalan lagi ke? Kalau tak ada soalan, saya sampai di sini saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harapkan tuan-puan dapat belajar sesuatu daripada apa yang saya kongsikan pada hari ini. Okey, jangan lupa teruskan bersama Bursa Chit Chat pada esok hari. Okey, dan hari-hari yang seterusnya